Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini seperti mana biasa, kita akan menyambung semula tafsir ataupun tadabbur ayat-ayat ataupun surah-surah pilihan. Dan kali ini kita akan mengambil surah sambungan daripada surah yang lepas. Pada kuliah yang lepas kita menghuraikan maksud surah At-Tin. Surah At-Tin. Kali ini kita tengok surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq terdiri daripada 19 ayat. Terdiri daripada 19 ayat. Dan kalau kita tengok surah Al-Alaq ini, dia duduk pada surah yang ke-96 daripada susunan 114 surah. Okey. Al-Alaq bermaksud seketul darah. Diambil nama surah ini berdasarkan kepada ayat yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Diciptakan manusia itu daripada seketul darah. Nanti kita hurai. Tapi sebelum itu, sedikit ulumul Quran, sedikit berhubung dengan ilmu Quran. Surah Al-Alaq ataupun ayat-ayat yang pertama dalam surah ini, khususnya ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima merupakan wahyu yang pertama turun di Gua Hira. Bila kita baca dalam hadis tentang permulaan wahyu, seperti yang terkandung di dalam Sahih Al-Bukhari, di dalam bab yang pertama. Kalau tuan-tuan buka Sahih Bukhari tu, bab yang pertama, first chapter tu, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan bab Kaifa Bad'il Wahyi, bagaimana turunnya ataupun datangnya ataupun bermulanya wahyu. Itu bab yang pertama. Dalam itu Al-Imam Al-Bukhari bawa hadis-hadis tentang penurunan wahyu, kedatangan. First hadis tentang niat. Hadis yang kedua tentang pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril untuk kali yang pertama, first time. Sehingga akan selepas daripada itu, kan, sebelum daripada itu Nabi berkhalwat, bersendirian di gua itu, meninggalkan masyarakatnya. Dan kenapa Nabi memilih Gua Hira? Kalau rajin lah, kalau rajin boleh pergi naik khabat, duduk di atas. Dia punya view Gua Hira tu, kalau tuan-tuan naik di atas, view dia tu tepat
ke arah center of Mekah. Maknanya kalau kita naik dan tengok daripada atas, kita akan nampak Kaabah, kita akan nampak Mekah. Dikatakan Nabi naik dan Nabi melihat kerosakan masyarakat. So Nabi duduk di situ, di gua tu. Disitulah datangnya Jibril alaihissalam, Ruhul Kudus. Ruhul Kudus. Datangnya Jibril alaihissalam buat kali yang pertama bertemu dengan Nabi dan membawa ayat ini. Iqra. Ayat inilah yang pertama yang Jibril baca, yang Jibril sampaikan kepada Nabi, sehingga Nabi naik takut. Nabi dalam ketakutan, terkejut, balik kepada isteri dia, lari pergi ke rumah, suruh diselimutkan. Cerita yang sangat masyhur, ada dalam Sahih Bukhari. Okey tuan-tuan, nombor satu, kenapa ayat yang pertama ini turun tidak diletakkan sebagai ayat yang pertama dalam susunan Al-Quran? Ini dibincangkan dalam ulumul Quran, dalam science of Quran, ilmu-ilmu yang berhubung dengan Al-Quran ni. Kenapa surah yang pertama, ayat yang pertama turun, tetapi bila kita melihat kepada tertib penyusunan Al-Quran itu, ayat ini tidak berada pada ayat yang pertama, tetapi suratul Fatihah. Tetapi yang diletakkan yang pertama itu suratul Fatihah. Walhal suratul Fatihah bukanlah ayat yang pertama turun. Di sini ada sedikit maklumat yang menarik. Ahli-ahli Quran, para ulama Al-Quran, antaranya Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, juga Az-Zarkashi dan yang lain-lainnya. Okey, ni kena duduk buh ni pasal 2 malam dah 1000 lebih tengok. Okey. So kita nak sambung balik. Az-Zarkashi dalam Al-Burhan, As-Suyuti dalam Al-Itqan. Ulama-ulama yang tulis tentang ulum Quran, mereka buat satu bab, satu perbincangan. Penyusunan Al-Quran, surah yang pertama, ayat-ayat dia ni susun macam mana? Siapa yang susun? Adakah penyusunan itu berdasarkan kepada tauqifi? Tauqifi ni maksud apa? Tauqif. Maksudnya nak letak yang ni nombor 1, yang ni nombor 2, ayat ni pegu dengan ayat ni, yang ni jadi satu surah, yang ni dulu, yang ni datang kemudian dan sebagainya. Yang pertama dia bersifat tauqifi. Tauqifi ni apa? Dia bersifat wahyu. Maksudnya penyusunan tertib Al-Quran itu berdasarkan kepada perintah Allah. Dan ini pandangan jumhur ulama, majoriti ulama. Walaupun surah Al-Alaq ayat yang pertama Iqra itu diturunkan kali yang pertama, tapi dia tak duduk nombor 1, dia duduk nombor 96. Hujung lah ni, nak habis surah, nak habis Quran lah ni. Pasal apa? Pasal susunan itu ditentukan oleh Allah. Dan tuan-tuan jangan lupa, pada tahun ni semua fakta-fakta yang kita kena ingat pasal dia berkait dengan Quran. Pada tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu
Setiap tahun Nabi akan baca Quran kepada Jibril untuk disemak, yang kita sebut sebagai tadarus, belajar. Nabi baca, Jibril dengar. Jibril baca, Nabi dengar. Setiap tahun Nabi baca sekali, tadarus sekali dengan Jibril. Pada tahun Nabi wafat, tahun terakhir Nabi hidup, dia ulang 2 kali Al-Quran. Maksudnya susunan tertib telah disemak oleh Jibril secara lengkap, kamil, penuh. Jibril cek 2 kali. Pelik tak? Sebab itu merupakan tahun yang terakhir. Okey? Dalam riwayat, Nabi membawa sahabat Zaid untuk pergi dan cek, dengar Nabi SAW membacanya kepada Jibril alaihissalam. Okey. Sebab itu, apabila ulama bincang tentang siapa yang susun, nombor 1, Allah yang susun. Maksudnya dia datang wahyu tu daripada Allah. Ini pandangan yang pertama yang disebut oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Pandangan yang kedua, dia berdasarkan kepada ijtihad sahabah. Dengar elok. Yang pertama tadi tauqifi. Tauqifi artinya apa? Tuhan yang taufik, Tuhan yang bagi apa? Arahan. Yang kedua taufiq. Tauqif, taufiq. Dia beza. Satu Allah yang susun, yang kedua sahabat yang susun. Berdasarkan kepada ijtihad. Dan tuan-tuan disebut juga oleh ulama Quran, setiap sahabat ni mereka ada Quran masing-masing dan susunan tak sama. Cuma bila Uthman buat, diseragamkan. Yang lain tak pakai hak depa, pakai hak yang rasmi. Tapi nak bagi taunya, ada pandangan yang menyebut bahawa susunan surah-surah ini nombor 1 sampai 114 ini dibuat oleh sahabat berdasarkan kepada pendapat dan pandangan ijtihad, bukan daripada nas syarak, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak beza dia? Satgi kita sebut. Ada tak dia punya kesan dia? Satgi. Pandangan yang ketiga yang disebut oleh As-Suyuti, apa dia? Pandangan yang menyebut bahawa susunan Al-Quran adalah hasil gabung jalin, hasil daripada kombinasi. Ada yang disebut yang Allah yang susun, ada yang disusun dan diletakkan oleh sahabat. Maksudnya satu Allah susun daripada nombor 1 sampai 114. Pandangan kedua sahabat yang susun. Pandangan yang ketiga sebahagian Allah susun, sebahagian lagi Allah tak sebut, sahabat atok. Apa kesan dia? Kesan dia ada tak? Ada lah. Kita tengok sikit. Okey. Kalau kita berpegang kepada pandangan, susunan ayat-ayat dan surah-surah ini ditentukan oleh Allah, bermaksud kita kena baca ikut tertib tu. Terutama dalam solat. Nak baca kul a'udzu birabbil falaq dulu ke kul a'udzu birabbin nas dulu? Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu waladdallin. Rakaat pertama kita baca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Lepas tu rakaat kedua kul a'udzu birabbil falaq. Dia canggung, dia panggil.
Canggung, tahu canggung? Pelik. Pi baca hak ujung, lepas tu patah balik baca hak awal. Dia tak ikut tertib. Pasal tu bila kita nak baca surah, make sure kita tahu mana mari dulu. Tabat dulu ke atin dulu? Entam sajalah lebu. Janji baca. Tak boleh lah. Susunan itu diletakkan oleh Allah. Yang mana datang dahulu, yang mana datang kemudian. Baca mengikut tertib, baca mengikut susunan, baca mengikut giliran. Dia ada kesan itu. Sebahagian ulama bahas begitu. Dan panjang lagi tuan-tuan. Susunan ayat-ayat ni, susunan surah ini, tuan-tuan tahu tak? Menghasilkan satu lagi ilmu. Bila kita tahu pasal apa surah ni duk tani. Dan tuan-tuan, sikit kita sebut. Sikit kita sebut. Ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima surah Al-Alaq turun di Gua Hira pada tahun yang pertama Nabi dapat wahyu. Pada tahun yang pertama Nabi dapat wahyu kan. Tuan-tuan, pada ayat yang ke-6 dan 19, nombor 1 sampai nombor 5 yang kita akan baca saat lagi sepintas lalu, turun di Gua Hira kali pertama. Ayat yang ke-6 kalau kita boleh tengok, kalla innal insana la yatgha, dia turun pada tahun yang keempat. Dia turun pada tahun yang keempat berkait dengan Abu Jahal. So nampak tak? Dia punya gap dia tu, ayat 1 sampai ayat 5 turun di Gua Hira kali yang pertama. 4 tahun selepas itu baru turun pula ayat yang ke-6. Tetapi digabungkan pada satu surah yang sama, menghasilkan satu ilmu. Dia panggil apa? Munasabah. Tahu munasabah? Ulama bila mereka tafsir, ini dia agak penting kita tahulah, memang agak menarik, memang complicated sikit. Bila mereka tafsir, antara benda yang mereka bincang, mereka bahas, kenapa surah ini datang selepas surah ini, kenapa surah ini berada sebelum surah ini, kenapa ayat ini sebelum ayat ini, kenapa ayat ini selepas ayat ini. Kesemuanya ada sebab musabab dia. Ada dia punya alasan dia. Ayat ni dia duduk sebelum ini kerana dia bercakap tentang tajuk ini. Kemudian diikuti oleh ayat selepasnya kerana apa? Dia bercakap tentang tajuk tu. Dan kedua-dua benda tu berhubung kait. Pada ayat yang pertama, Allah cerita tentang kekuasaan dia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia cerita tentang dia menciptakan manusia, dia mengajar manusia. Kan? Dia bagi tahu kita, dia ciptakan kita, dia yang mengajar kita. Pada ayat yang ke-6 dia cerita tentang manusia yang lawan dia. Nampak tak? Faham tak munasabah dia? Nanti bila kita lalui ayat ni, kita akan nampak dengan lebih jelas. Tapi ini salah satu daripada perkara yang penting. Saat ni tuan-tuan kata, pasal apa surah ni duduk ujung? Surah ni yang turun dulu. Yang ni isu yang sangat penting dibincangkan oleh ulama berkaitan dengan tertib susunan Al-Quran. Okey? Kita tengok sedikit satu perkataan yang disebut oleh Syekh Abu Bakar Al-Ambari. Allah menurunkan Al-Quran lengkap ke langit dunia. Yakni daripada daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang tu secara penuh. Seperti mana yang disebut pada surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yakni turun secara lengkap 30 juzuk.
Kemudian dia turun kepada Nabi secara terpisah selama 20 tahun lebih, 23 tahun kan. Penurunan Al-Quran selama 23 tahun. Surah-surah itu turun berdasarkan kepada ketetapan ataupun peristiwa yang berlaku. Kadang-kadang ia turun untuk menjawab soalan yang ditanya. Jibril memutuskan susun atur ayat berdasarkan kepada ketentuan Allah. Pasal apa dia turun tak? Pasal apa dia tak tu daripada Allah turun ke langit dunia seketui, tapi daripada langit dunia Jibril tak buat mai seketui. Ini pun penting juga. Pasal apa? Kerana Tuhan memahami psikologi manusia. Yang ni penting tuan-tuan, sebagai kita orang yang berdakwah ni, sebagai tuan-tuan orang yang berhadapan dengan manusia ni. Kenapa Al-Quran tidak, Quran ni siap dah. Jangan tuan-tuan duk rasa Allah baru duk tulis kali sikit, baru duk buat kali sikit. Ini bukan rancangan Malaysia ke-5, rancangan Malaysia ke-6 duk tulis bincang buat kajian dak. Quran tu siap dah. Cuma bila dia nak turun kepada Nabi, dia tak turun selama, dia tak turun secara sekaligus, jumlatan wahidah dia panggil. Dia tak turun seketui bok. Pasal apa? Sebab insan, manusia, tabiatnya dia tak boleh sesuatu yang bersifat terkejut. Dia tak boleh, manusia ni tabiat dia tak boleh terima benda drastik. Dia tak boleh. Dia tak boleh kita nak implement, kita nak apa? Kita nak jalankan satu benda secara terburu-buru, secara terkejut terkempak, tak boleh. Dia akan jadi apa? Dia akan tolak habis. Pasal itu kita jangan duk kalut. Satu orang tanya kita, saya ni baru bertobat 2-3 hari ni, duk dengar kuliah ustaz apa semua, ingat nak belajar semayang, boleh ajak saya semayang. Semayang ni dia ada 5 waktu lah. Lepas tu dia kena tambah dengan 10, 12 dan sebahagian riwayat 14. Aku dia pula tu. 10 ni riwayat Ummu Habibah tentang rawatib. Rawatib ni jangan lupa dia ada muakkad dengan ghairu muakkad. Ada 12, 10 tu melohok 2-2. Yang 12 tu sebelum 4 lepas 2. Tapi ada riwayat Ibnu Majah 4 sebelum 4 selepas. Kalau Jumaat pula tak ada sebelum tapi ada selepas. Kalau buat di masjid 4, kalau buat di rumah 2. Ba'diyah Jumaat. Kawan ni subuh pun tak tahu satu ke dua. Hang pipi tu, hang taruh punya balun tenyih sampai ba'diyah. Witir kalau hang nak buat sebelum tidur pun boleh, selepas tidur pun boleh. Tapi kalau yang sebaiknya Nabi suruh tutup witir ni selepas tidur. Tapi kalau hang buat dah witir sebelum tidur, hang mangkit pula, hang boleh buat tahajud tapi jangan buat witir. Kawan ni tahajud pun tak tahu. Tarawih pun ikut-ikut. Kadang-kadang hak isyak tu dia kata tarawih. Pasal itu approach yang melingkupkan dakwah ni, yang menyebabkan orang tolak dakwah ni, sebab kita nak result, kita nak hasil dia secara drastik, cepat. Hari ni kita habaq, esok dia buat. Tak ada. Ketika Umar Abdul Aziz naik menjadi khalifah, sehingga sebahagian ahli sejarah mengatakan dia khalifah yang kelima. Khulafa ar-Rashidin ada 4. Umar nombor 5. Hebatlah. Anak dia masuk. Ni dia sebut pasal Quran. Anak dia masuk. Dia kata apa? Anak dia kata, sekarang ayah anda telah dilantik menjadi khalifah. Duduk tunggu ngong apa lagi? Laksanakan hukum Islam. Laksanakan hukum Islam. Kita dah ada kuasa, jalan. Apa kata Umar Abdul Aziz? Ya bunai, wahai anakku, hang nak suruh aku buat Islam dalam satu hari? Hang nak suruh aku laksanakan Islam dalam satu hari? Tuhan sendiri pun buat turun Quran 23 tahun.
Aku bimbang. Aku bimbang jika aku buat dalam satu hari, kata Umar, orang akan tolak habis. Pasal itu tuan-tuan, bila kita mendekati, kita nak bawa manusia, kita bawa secara tadarrush, berperingkat. Pasal manusia ni tak sama. Pasal tu Quran, dia turun, dia tengok situasi, dia tengok orang, dia tengok keadaan, dan akhirnya orang boleh 10 tahun tak ada cerita bab hukum. 10 tahun. Pi Madinah baru cerita bab hukum hakam. Nampak? Itu dia panggil apa? Psikologi, macam mana Allah berurusan dengan manusia. Okey, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril selalu, anna Jibril kana yu'ariduni, sesungguhnya Jibril selalu menyemak, memeriksa bacaan Al-Quranku pada setiap tahun. Kemudian pada tahun itu Jibril menyemak bacaanku sebanyak 2 kali. Tiap-tiap tahun sekali. Tapi tahun tu Jibril cek 2 kali. Nabi kata tidaklah lain melainkan ia isyarat bahawa ajalku telah tiba. Okey? Ini sedikit ilmu berhubung kait dengan apa? Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Okey. Sekarang kita tengok sedikit tafsiran ayat yang pertama dan juga ayat-ayat yang seterusnya. Bila Jibril mari jumpa Nabi, dia suruh Nabi baca Iqra, bacalah. Okey tuan-tuan. Ahli tafsir menyebut bahawa dalam kesemua ajaran yang ada atas muka bumi ni, agama bersifat eksklusif. Faham tak? Maksud dia apa? Nak bagi mudah faham ya. Ajaran selain daripada Islam, ajaran-ajaran sebelum ini dan ajaran-ajaran yang ada, tak semua orang boleh akses dengan kitab mereka. Ini salah satu sebab kenapa Tuhan kata Iqra, bacalah wahai Muhammad, dan semua umat dia baca apa? Baca Quran. Ada orang yang tak boleh baca Quran. Ni hang kerja apa? Saya kerja tanam padi. Hang tanam padi, hang jangan duk kalut dengan Quran. Hang dengar ayat aku ajak. Jangan duk baca, jangan duk ambil tahu. Tak ada. Dalam Islam dia tak ada double standard. Semua orang boleh baca, semua orang boleh belajar. Dulu geng-geng ahli kitab, depa saja yang baca. Orang lain tak boleh baca. Pasal apa? Pasal depa nak kona, depa nak seleweng, depa nak bohong. Pasal itu kita kempen tuan-tuan baca Quran, mengaji supaya apa? Supaya kita boleh tahu sendiri, direct. Bukan tafsir sendiri. Tak. Artinya apa? Baca, tanya, kaji. Iqra di sini bukan iqra dengan maksud baca saja. Baca, kaji, tengok, analisis, kritis, semua ada. Semua boleh baca. Ada orang tak boleh baca? Orang kafir pun boleh baca. Orang bukan Islam pun boleh baca. Dan orang bukan Islam bila dia baca, dia kaji, Iqra, dia kaji, dia baca, dia jumpa. Pasal itu kita tak takut. Dulu ahli kitab, mereka tak baca. Mereka 100% taqlidul a'ma. Memang percaya 100% secara membuta tuli kepada padri mereka. Padri kata dalam kitab ni, macam buah kot kampung dalam kitab ni, dalam kitab kata, kitab mana kita pun tak tahu. Dalam kitab kata, kita pun pergi apa pasal apa duk buat. Dalam kitab kata, Tok Guru pun dalam kitab kata, dalam kitab dia kata. Mudah nak mengajar. Dia tak kata dalam hadis, kata dalam kitab kata, dalam kitab ada. Kitab ni orang tulis.
Manusia tulis ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Pasal tu tuan-tuan wajib tanya dalil. Kan? Ini pasal tu orang yang menghalang manusia tanya dalil ni, halang manusia cerdik ni pasal apa? Dia sendiri tak cerdik. Dia sendiri tak cerdik, lepas tu dia sendiri tak reti, lepas tu macam saya duk cerita, tuan-tuan ingat tak saya cerita? Boleh cerita kot bagi ni lah. Satu orang mufti, bukan mufti boleh lah, ni cerita Arab. Satu orang mufti, dia nak pergi musafir. Cerita ni selalu saya cerita, tapi tak, bagusnya kita mengajar di masjid ni, kita ulang 6 kali pun dia pun kata baru kali pertama dengar. Pasal kita bukan ingat. Tapi Piramli dah pesan awal dah. Buka takat 3 kali lah. Yang buka lebih pada 3 kali lah. Mufti ni dia nak, pasal tu kadang-kadang kita tak boleh terima ada orang dia tak bagi tanya. Dia kata tak boleh baca kitab besar, Quran yang Tuhan tulis pun, yang Tuhan buat turun pun kita boleh baca. Baca mengaji. Apa yang payah yang? Kalau ustaz kata payah, tugas ustaz bagi kami faham. Dia tahu ni kita, ustaz boleh baca kitab ni? Oi, kitab ni tak boleh baca, kitab ni besar. Dia dulu belajar, dia tak faham. Lepas tu dia, bila orang lain nak baca, dia tak bagi. Ini semua tuan-tuan, alif tenang nun waw semua ni kes ni. Jadi mufti ni dia panggil anak dia. Dia kata, hang ganti aku. Mufti ni maksudnya orang tanya fatwa. Mufti maksud pemberi fatwa. Dia kata macam mana dia tak ada ilmu? Apa benda pun senang je lah agama ni. Fi mas'alati, dia ajak anak dia. Tuan-tuan pun boleh kalau nak jadi ustaz. Fi mas'alati qaulani. Kalau orang tanya, wahai tuan mufti, sentuh orang perempuan ni macam mana? Dalam bab ini ada 2 pandangan. Ada pandangan kata batal, ada pandangan kata tak batal. Betul lah. Tuan-tuan tanya pilah apa pun soalan kat saya. Macam mana ustaz Harun Manis dia kata kena bayar zakat? Dalam masalah ni ada 2 pendapat. Satu kata kena bayar, satu lagi kata tak kena bayar. Ustaz macam mana pi Langkawi, kemarin orang tanya. Ustaz pi Langkawi boleh jamak qasar tak? Dalam bab ni ada 2 pendapat. Satu kata boleh jamak, satu lagi kata tak boleh jamak. Apa dah nak tanya? Nak tanya apa lagi? Dia kata boleh puasa hari raya. Dalam bab ni pun ada 2 pendapat. Satu orang duk tengok, dia ni karut ni. Semua 2 kaulan, 2 pendapat. Nanti aku nak tanya, tengok. Dia dah, ayah dia dah pesan dah, hang jangan, hang 2 pendapat. 2 pendapat. Sebab apa? Bila 2 pendapat, senang cerita. Dalam masalah orang kita ni pun dia duk dalam kitab pada. Dia tak ada hadis, tak apa dalam kitab pada. Habis dia tutup bab. Ni saya nak tanya tuan mufti, Allah ni ada ke tak ada? Apa pemangku ni bagi pihak ni? Adakah tak ada ni pemangku mufti? Dalam bab ni pun ada 2 pendapat. Satu pendapat kata Allah ada, satu pendapat lagi kata Allah tak ada. Dia kata mohong kencin beradab lah kawan ni. Dalam Tuhan pun 2 pendapat. So sebab itu tuan-tuan faham tak? Kita tak boleh. Ayat yang pertama, Iqra, dia kempen satu budaya ilmu. Islam ini budaya ilmu. Dia sangat anti kepada budaya jahil. Sebab itu bila Islam musnah, hancur kejahilan ni. Sebab itu tuan-tuan semua disuruh mengaji, disuruh belajar.
Ayat yang pertama, Iqra, bacalah, kajilah. Kan? Tetapi Allah mengikat dengan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hendaklah kamu baca itu dengan nama Tuhan kamu. Dengan Tuhan tu maksud apa? Dengan panduan dan guide, irsyad, bimbingan daripada Allah. Sebab kalau kita kaji, kita baca tidak berdasarkan kepada nama Allah. Nama Allah ni ada dua maksud, ada dua tafsir. Sekurang-kurangnya, banyaklah ada yang sebut, tapi sekurang-kurangnya dua. Satu, baca dengan nama Allah ni, bila kita baca, kita kaji, kita hendaklah buat dengan iman, dengan panduan Allah. Jangan kita ikut nafsu, jangan kita, sebab apa? Nanti kita akan rosak. Maksudnya kita punya undang-undang kita, dia tak bercanggah dengan Al-Quran. Yang kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Artinya bila kita buat sesuatu, kita baca, kita kaji dengan ikhlas. Dia dua maksud. Satu, bila kita kaji macam orang putih, dia kaji, dia tak ada guideline. Dia kaji, memang dia kaji betul-betul berdasarkan logik akal. Bagi dia kalau tak logik, tak masuk akal, tak boleh diterima, dia tak pakai. Tapi kita memang ada benda yang tak masuk akal, tapi Allah sebut kita beriman. Itu beza kita. Kita bukan, sebab itu tuan-tuan, sebut bagi betul. Orang kita, dia selalu kata Al-Quran benar. Al-Quran benar. Kita tanya pasal apa benar? Kerana apa yang Quran sebut sama dengan sains sebut. Oh, ini berat ni. Ini berat ni. Al-Quran benar kerana sains sebut benda tu. Maksudnya dia menilai Quran berdasarkan kepada fakta sains. Tuan-tuan yang belajar sains ni, kan dia ada hipotesis kan, benda asasnya. Sains ni apa dia punya asas dia? Kebenaran dia bersifat berubah. Bahaya sains ni tahu apa dia? Dia bukan benda yang tepat. Dia kaji, dia jumpa. Dia kata inilah dia punya hasil dia. Lepas tu orang lain pula kaji, jumpa yang lain pula. Dia kata yang lama, teori lama tak boleh pakai. Teori baru ni, yang baru yang kita jumpa ni boleh pakai. Jam kita. Pasal dia akan berlaku kajian ni lagi canggih, lagi pandai apa semua. Jadi kita kena faham, Al-Quran tidak dibuktikan berdasarkan sains. Tetapi sains itu diukur berdasarkan Quran. Baca buku Dr. Daniel Zainal Abidin. Yang tu memang ahli lambak tu lah. Saya ni sebut sikit-sikit, takat mana tahu saja. Bukanlah nak cerita panjang sangat, tak boleh. Tapi nak habaknya, tuan-tuan, ada satu orang Perancis, popular buku dia. Satu orang Perancis, Dr. Maurice Bucaille. Dr. Maurice Bucaille. Dia ni ahli sains Perancis. Dia tulis satu buku, dah translate dah. Kita kaji, pasal kita duk bincang bab Iqra ni, kena rajin baca lah. Ini duk kira tapawai. Mari tak tahu nak buat tapawai tak mana dah. Buku tak ada pun. Baca sikit, dua muka mengantuk. Baca sikit, tak boleh faham. Kan? Habis sangat surat khabar tu pun baca tajuk dengan keputusan nombor ekor. Sampai bankrupt utusan. Pasal apa? Kebalokkan orang membaca. Sian utusan. Kan? Kita tuan-tuan, berapa yang kita baca? Lah ni alhamdulillah lah, ada smartphone, pakat duk baca lah. Resipi hari ini baguslah juga, bolehlah baca lah juga, bagi otak tu berjalan. Kan? Nampak? Okey. Tang mana tadi kita? Dr. Maurice. Dr. Maurice ni, dia buat satu buku Al-Quran, Bible dan Sains Moden.
Apa dia punya buku dia tu, kalau tuan-tuan baca, saya baca ada sikit dalam bahasa Melayu punya tu, dalam terjemahan tu. Dia ambil apa yang Quran kata, dia ambil apa yang Bible kata, dia compare dengan sains. Pemutus benar atau salah di antara Quran dengan Bible, sains. Yang jadi hakim, yang menentukan, sains moden. Berat. Sebab apa? Kadang-kadang benda yang Quran sebut, sains tak ketahuan jumpa lagi. Banyak benda. Tuan-tuan, saya bagi contoh. Hadis lalat tu dalam Sahih Bukhari. Bila lalat jatuh dalam minuman kamu, telanlah. Nabi kata, bukan telanlah. Apa? Tekanlah. Telanlah, pi ya kan. Tekanlah lalat tu bagi masuk. Rejam. Dah jatuh tu rejam bagi masuk dalam teh tarik, kopi tarik tu, kan? Rejam bagi masuk. Sebelah dia ada penawar, sebelah dia ada racun. Sampai keluar sains tak ketahuan hala jumpa. Ada fakta kata ada ni, ada fakta kata ada ni. Kita sebelum keluar mai fakta tu, Nabi kata sahih betul. Nanti lu kita tunggu sat. Hadis ni kita jangan duk komen apa lagi, kita tunggu sains kata apa dulu. Kalau sains kata ada ubat, kita beriman. Kalau sains kata tak ada, kita tak sebelah. Hei, ni Sahih Bukhari. Bukhari ke, Al-Ghaffar ke, Babas ke apa ke, hang tak sebelah. Pasal apa? Kita kena tunggu sains. Jam. Macam tu juga baca sejarah. So Quran ni dia pemutus. Jadi bila kita nak kaji, ahli saintis dia kena beriman lah. Tidak kalau dia kaji, dia boleh pergi jadi etis. Itu maksud dengan nama Tuhan. Kemudian Allah cerita khalaqal insana min 'alaqa. Kita ambil dekat mana boleh lah kan. Khalaqal insana min 'alaqa. Dia menciptakan manusia daripada seketul darah. 'Alaqa. Ni pun satu lagi sains juga. Tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia ummiyun. Dia buta huruf. Yang ni pun satu mukjizat juga tau. Bila Jibril mai, Iqra, Nabi jawab apa? Ma ana biqari. Tuan-tuan, ni saya nak sebut juga. Ni tuan-tuan tahu ah. Tuan-tuan tahu tak? Ada ulama kata Nabi reti baca. Ada ulama kata Nabi reti baca. Sebahagian ulama mereka tolak buta huruf tu. Mereka kata Nabi boleh baca, boleh tulis. Lepas tu yang bila Jibril kata Iqra, yang dia kata ma ana biqari, apa maksud dia? Kita kata bila Jibril kata baca wahai Muhammad, aku tak reti baca. Baca wahai Muhammad, aku tak reti baca. Baca wahai Muhammad, aku tak reti baca. Nak baca lagu mana? Dia kata bukan ma ana biqari itu aku tak reti baca. Ma ana biqari itu aku nak baca apa? Macam tuan-tuan saya main-main dekat Haji Jamil, baca. Baca apa? Duduk tak duduk suruh baca. Buku ke? Surat khabar ke? Doa ke? Baca. Baca apa? Betul tak? So depa tak terima Nabi Umi. Tapi kita tak payah tuan-tuan. Memang banyak dalil Nabi tak tahu baca. Seperti dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah, bila orang Arab Quraisy Mekah kata Bismillah Muhammad Rasulullah kami tak mau, padam. Kalau tak padam tak mau sign. Padam. Kalau tak buang kami tak mau sign. Bismillah tak apa. Sahabat kata jangan padam. Pasal apa nak dengar cakap depa? Memang Muhammad Rasulullah nak buang pasal apa? Nabi kata hampa tak mau padam, biar aku padam. Tang mana Muhammad Rasulullah, tunjuk mai aku nak padam. Itu kata Nabi tak tahu baca. Quran sebut huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dia hantar seorang rasul ummi, tak tahu baca. Tuan-tuan, tak tahu baca zaman tu biasalah. Tapi tuan-tuan janganlah pula tahu baca. Saya ni memang nak ikut sunnah. Pasal apa? Anak-anak saya ni ada satu gila mana tak tahu artis nasyid dulu ni.
Kan? Anak dia nak duduk zaman batu, apa nama, Mossad, Mossos apa. Anak-anak saya semua saya tak hantar sekolah. Pasal apa? Nak bagi buta huruf, nak ikut Nabi. Demam. Kan? Tuan-tuan faham tak? Sekarang ni Nabi ni dia tak kerti baca. Ni tuan-tuan, duk melilau wakwi kot luar kan, tuan-tuan nampak orang gila tu. Tuan-tuan pun panggil, "Oi, minum dah. Mai duk ni, minum." Orang gila hak yang pakai luar, tuan-tuan pun panggil jamu teh ais segelas. Dia pun sembang. Dia kata market bulan 2 ni teruk. Jatuh banyak. Duk tak duk dia cakap market. Dia tahu lah. Pelabur-pelabur pun kurang keyakinan dengan belanjawan negara ni, banyak dia penjual. Dan beli itu stok sat, exchange apa semua. Dia kata forex pun jatuh. Dia ni pasal sibuk kan. Dia tetap beli. Dia kata lah, dia tengok, kalau nak beli dia kata tengok syarikat-syarikat berkaitan dengan lebuh raya. Kerajaan nak let go. Dia duduk baca pasaran saham kat kita. Tapi kita pun kata, ni padan orang kata gila. Sebab kita tak boleh terima satu orang gila bercakap, satu orang yang kampung yang tak tahu apa bercakap, kan? Tiba-tiba Nabi yang kita tahu tak boleh baca. Kalau dia boleh baca, kalau dia cerdik dia boleh baca, kita tak heran dia pergi baca buku tak mana dia main cerita kat kita. Tapi dia tak boleh baca. Dia duduk di Mekah tu, dia tak pernah masuk sekolah, dia tak pergi ambil biologi. Biologi lah bab-bab ni. Bab-bab dulu ni orang belajar sains, kimia mengantuk. Fizik lena terus. Mek tam buat blur. Mek tam biologi cerah mata. Tambah bab sistem reproduktif. Tu ada vagina pun. Cerah mata. Tuan-tuan faham tak? Kau tuan-tuan berlena semua. Kan? Macam mana Nabi boleh cerita ni? Khalaqal insan min 'alaq. Cuma dia tak guna istilah fetus, zigot, embrio. Tapi istilah tu daripada air mani, kan, persenyawaan, ditembaknya rahim pergi kepada, kita bahasa kampung rahim apa semua tu kan, dia ada ovum, ovari apa semua tu. Bahasa tu Nabi dah guna dah masa tu. Daripada darah, alaq 40 hari. Lepas tu dalam hadis pula 40 hari air mani, 40 hari darah, 40 hari tulang, 40 hari daging, kan? Alaqatan mudaghatan 'idhaman. Tu siapa dia? Main mana tu? Mengaji mana tu? Tahu mana tu? Ini bukti bahawa ia wahyu. Pasal tu Nabi dipilih daripada kalangan buta huruf untuk menunjukkan bahawa apa yang dia cakap bukan dia yang reka, bukan fabricated, bukan dibuat-buat, tapi memang wahyu. Kan? Okey. Lepas tu saat ni sains kata pula tak jadi darah terus jadi apa? Tak, kita kata Quran kata min alaq, darah. Okey, lah ni tuan-tuan. Darah ni kalau kita tengok dalam hadis, dia peringkat yang kedua yang belum ditiupkan roh. Sebab itu peringkat ini ulama menyatakan boleh digugurkan kandungan jika ada sebab. Boleh kita nak gugurkan kandungan pada peringkat menjadi darah, belum lagi menjadi janin, belum lagi ditiupkan roh, jika ada sebab. Kita boleh gugurkan kandungan. Tapi bila dia dah jadi janin, dah ditiupkan roh, tak boleh. Kan? Okey. Kemudian dalam ayat ini juga ulama menyatakan kedudukan ilmu yang sangat tinggi. Pasal Allah menyebut tentang iqra, tentang baca berhubung dengan ilmu. Kemudian Allah menyebut tentang ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu kejadian manusia. Kemudian Allah sambung pada ayat yang ketiga, ayat yang keempat, alladhi 'allama bil qalam. Allah kata dia mengajar kamu dengan
Pen, qalam. Qalam ni disebut oleh para ulama sebagai apa? Sebagai satu alat untuk menuntut ilmu. Pasal itu makhluk yang pertama yang Allah cipta pen. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk pertama yang Allah cipta pen, pena. Sebab itu para ulama menyatakan qayyidul ilm bi kitabah. Ikatlah ilmu dengan menulis. Dan tulis ni mesti dengan pen. Dengan pena lah, taklah pen biasa dakwah mesti ada. Pasal itu Imam Ahmad ni, imam besar ni, jago hadis. Kan tuan-tuan pun kenal kan Imam Ahmad. Sehingga Al-Imam Syafi'i kata, jika nak tahu tentang hadis tanya Imam Ahmad. Imam Syafi'i kata, ahli hadis Imam Ahmad. Imam Ahmad ni dia punya satu tabiat dia pergi mana pun dia usung dakwat. Mahbarah. Dakwat ni. Dulu bukan ada bolpen. Dulu celuk dakwat, tulis. Celuk dakwat, tulis. Celuk dakwat, tulis. Imam Ahmad dia usung pi rata. Ni, dia usung pi rata. Imam dah ni, jadi imam, jadi ulama pun dia usung kata pen. Kita tak jadi imam lagi, pen tak tahu duk taman mana. Dia berkata, kami bukan Imam Ahmad, kami Imam Syafi'i. Oh, lagi sekan. Kita kata awak tak bawa pen-pen tulis-tulis apa? Kami Imam Syafi'i. Mazhab kami mazhab Syafi'i, kami kan mazhab Hanbali. Awak Imam Syafi'i buat macam mana? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan tuan-tuan baca tak? Dia tak ada duit nak beli pen. Dia tak ada duit nak beli pen, dia pergi mengaji dengan Imam Malik. Dia duk celuk. Dia celuk jari dia dalam mulut, dia duk tulis di tangan dia. Jadi banyaklah mazhab Syafi'i yang duk ada ni celuk tulis. Kan? Pasal rem depa sama besar dengan Imam Syafi'i. Okey. Orang tanya Imam Ahmad, ya Imam. Wahai Imam, dia imam ahli sunnah. Yang lain tu ahli bid'ah ke? Tak. Ada cerita lah, panjang lah nak cerita. Wahai Imam, sampai bila hang nak usung ni dakwat dengan pen ni? Mahbarah ni dakwat, dia kata apa? Minal mahbarah, aku akan usung dakwat ni ilal maqbarah, sehingga ke kubur. Aku akan usung dakwat ni sampai ke kubur. Maknanya aku akan mengaji sampai mati. Pasal tu ada ahli hadis, rawi hadis tuan-tuan. Ada perawi yang dia hafal. Ada perawi yang dia tulis. Tuan-tuan tahu tak? Ada perawi hadis yang orang tak pakai hadis dia, lepas buku dia hilang. Dan tuan-tuan bila baca perawi hadis ni syok tak? Ada perawi hadis yang tidur letak kitab hadis yang dia tulis tu, dia kalau dia dengar hadis dia tulis, dengar hadis dia tulis. Dia tidur, dia bawah ni kepala. Tahu pasal apa? Dia takut orang ambil cong titik jahanam. Tulis ta mana hawau mana tu pi ambil buh satu titik, dia jadi apa? Dia jadi sa, terus lari makna. Dia memang tak ingat, betul-betul harap berdasarkan tulisan. Pasal tu ahli hadis tu kalau dia riwayat sebelum kitab dia terbakar, ada satu ahli rawi hadis kitab dia terbakar, kitab dia hilang. Kalau dia riwayat sebelum kitab dia hilang, pakai. Tapi kalau kita tanya dia riwayat lepas kitab dia hilang, tak boleh pakai. Pasal apa? Dia bukan ingat. Oh, sampai terus tu pentingnya menulis ni. Menulis ni kan. Okey. Jadi Allah sebut allazi 'allama bil qalam. 'Allama al-insan ma la ya'lam. Ma lam ya'lam. Dan dia mengajar manusia benda yang dia tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, Quran kata setiap manusia yang lahir hakikatnya dia tak tahu apa. Sebab itu bila kita ada ilmu, kata ulama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ni semuanya cerita tentang kebesaran Allah. Bila kita lahir, tak ada siapa yang lahir pandai. Semua lahir dalam keadaan jahil. Semua lahir, kata ulama, dalam keadaan tak tahu apa, dalam keadaan tak erti apa.
Pasal itu kita tak boleh kata nak buat macam mana, hang memang otak cerdik, aku ni dah benar. Dah. Semua lahir dalam keadaan jahil. Tak ada siapa lahir dalam keadaan benar. Melainkan dia memang mengaku, mak dia tanya-tanya dai, tak payahlah pak awe, benar. Dah. Semua manusia sama, kebolehan sama, cuma apa? Rajin dengan balok. Pasal itu kata Yahya bin Kathir, la yustata'ul ilm. Dia ni tabi'in besar tau. Yahya bin Abi Kathir. Dia kata la yustata'ul ilm. Tak akan boleh ilmu ini birahatil jisim, dengan kita duk melengkak, relax. Ilmu ni macam rezeki, duk melengkak, relax, duk buat balok, lapang. Tapi kalau kita rajin sikit, mai mengaji subuh, kenyang sikit. Tapi kena mangkit lah. Takkan nak gabui-gabui mata mai tuju nak makan ni, mailah sembahyang subuh. Dengar buat-buat dengar apilah. Kan? Kenyang. Kena rajin sikit. Ngaji kena rajin. Kan? Quran kata allamal insan. Pasal itu bila kita mengaji, pasal itu tuan-tuan, ilmu ni hebat tau. Nabi tak minta tambah melainkan ilmu. Doa Nabi, Rabbi zidni ilma. Tambahkan ilmu. Sebab itu orang yang semakin tinggi ilmu dia tawadhu. Sebab itu Quran kata apa? Setiap orang yang berilmu, di atasnya ada lagi orang yang Musa. Bila orang tanya dia, siapa yang paling alim? Akulah, aku Nabi. Ada orang yang paling alim? Ada orang lebih pada Nabi? Quran tegur, ada. Itu yang dia pergi jumpa Khidir tu. Ilmu ni kalau kita rasa kita banyak, itu menunjukkan kita jahil. Orang berilmu, dia tahu kadar ilmu dia. Jahil tau jahil. Jahil murakkab pula tu. Jahil ni dia ada dua. Satu jahil tukir, satu lagi jahil mereput. Harap ni dia ada jahlul basit. Ni last lah kita nak tutup bab ilmu ni, nak bagi semangat sikit tuan-tuan mengaji. Masuk kita semualah. Orang berilmu, dia tahu kadar diri dia takat mana. Sebab itu dia bercakap berdasarkan pada tahap dia. Dia tak lebih pada lajak, dia tak lebih daripada hak dia. Pasal dia tahu apa yang dia tahu, dia cakap. Setengah orang dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Ini bahaya. Dia tak tahu dia tu jahil. Dia tak tahu dia tak tahu, tapi dia berasa dia tahu. Oh, ini masalah. Ini dia panggil jahil murakkab, jahil yang bertingkat, bodoh bertingkat-tingkat. Ada bahasa tu dalam istilah. Bila kita tanya dia, hang tahu tak? Aku tahu. Apa yang hang tahu? Aku tahu apa yang aku tahu. Apa yang hang tahu? Aku tahulah. Tahulah apa dia yang hang tahu. Aku tahulah. Dia takat tu. Maka akhirnya dia berasa dia tahu, tapi sebenarnya dia tak tahu. Pasal tu ilmu ini, Quran kata apa? Ilmu ini dia mengangkat kemuliaan manusia. Berbeza dengan harta. Ilmu dia jaga kita, harta kita jaga dia. Tak lena kita duk jaga dia. Tapi ilmu dia jaga kita. Pasal itu tuan-tuan, Allah bila dia sebut dalam ayat-ayat awal pertama turun ni, pertama Nabi dengar, soal apa? Soal ilmu. Quran itu dimulakan dengan ilmu. Mudah-mudahan ayat 1 hingga 5 ni memberikan sedikit maklumat dan pengajaran penting kepada kita. Next kuliah kita akan hurai ayat-ayat yang berikutnya. Ada 19 ayat, insya-Allah kita akan lalui dengan lengkaplah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.